Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita untuk kita berada dalam majlis ilmu ini. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, okay, seperti biasa, majlis ilmu kita ini wacana Wahai Orang yang Beriman, siri ke-39, dibawakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui perseriman audio Zoom, platform Zoom dan juga Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, kita malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam siri ke-39, masih lagi dalam surah Al-Maidah tetapi ayat yang berlainan dah. Kalau sebelum ini dalam 3 minggu kebelakangan ini kita mula daripada ayat 51, kemudian 2 minggu lepas ayat 54, minggu lalu ayat 57, dan pada malam ini kita akan melihat ayat 87 dalam surah Al-Maidah. Baik, yang temanya barangkali bila kita baca kita akan dapat simpulkan antaranya ialah seperti makan dan minum yang baik ataupun halal dan thayyibah, wala ta'tadu, jangan melampau. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 87 dan 88. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tuharrimu thayyibat, jangan kamu mengharamkan apa-apa yang baik, ma ahallallahu lakum, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Baik. Ayat 88, wakulu, dan makanlah. Wakulu, makanlah makanan mimma razaqakumullahu, yang Allah telah kurniakan rezeki kepada kamu. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Baik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tuharrimu, jangan kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan kepada kamu, wala ta'tadu, jangan kamu melampau had atau batas. Kerana Allah tidak suka kepada orang yang melampaui had atau batas. Dan makanlah apa yang Allah kurniakan kepada kamu, halal dan thayyibah. Makanan yang halal lagi baik, bertakwalah kamu kepada Allah allazi antum bihi mu'minun, yang
kepadanya kamu beriman. Baik, apakah sebab nuzul atau penurunan ayat ini? Dalam misalnya kitab tafsir Al-Quran Al-Azim ataupun lebih popular dengan tafsir Ibn Katsir, dimuatkan beberapa riwayat, antaranya riwayat daripada Ali bin Abu Talhah. Riwayat Ali bin Abu Talhah ini biasanya kalau kita baca kitab tafsir Ibn Abbas. Kitab tafsir Ibn Abbas ini disusun oleh Ali bin Abu Talhah. Baik, meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa ayat ini diturunkan berhubung dengan sekumpulan manusia dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, kami mengembiri diri kami melepaskan nafsu duniawi dan mengembara di bumi seperti mana yang dilakukan oleh para rahib terdahulu. Baik. Apabila cerita atau kisah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun hantarlah utusan untuk tanya kepada mereka itu. Mereka itu tentang hal itu dan lalu mereka menjawab betul. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinni asumu wa uftiru. Lakinni akan tetapi asumu wa uftiru, aku berpuasa dan aku berbuka, yakni tidak berpuasa. Wa usalli wa anam, dan aku solat dan aku juga tidur. Wa ankihun nisa, aku berkahwin dengan wanita. Faman akhaza bi sunnati, dan sesiapa yang beramal dengan sunnahku, fahuwa minni, maka dia sebahagian daripada aku atau dia termasuk golonganku. Wa man lam ya'khudh bi sunnati, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, fa laisa minni, maka dia bukanlah daripada golongan aku. Ini riwayat Ibnu Abi Hatim yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Baik. Sehubungan dengan itu, hadis ini popular dah. Hadis ini masyhur dalam kalangan masyarakat kita berkenaan dengan kisah 3 orang sahabat, kan? Kisah 3 orang sahabat. Baik, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa pernah ada sekumpulan manusia dalam kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada azwajin Nabi, isteri-isteri Nabi, tentang perbuatan Nabi yang bersifat peribadi. Jadi sahabat ni dia nak tahu kalau kehidupan di luar daripada rumah, kan, mereka tengok dengan mata kepala mereka sendiri dari sudut pergaulan harian, sama ada Nabi solat di masjid, kemudian di luar masjid, kan, dalam apa panggil syariah ataupun dalam siri-siri peperangan dan pelbagai lagi lah. Jadi nak tahu juga apakah amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tanya kepada isteri-isteri Nabi. Maka beberapa sahabat menafikan. Jika aku tidak makan daging, contohlah, dan yang lain kata aku tidak akan berkahwin dengan wanita. Jadi yang pertama ni dia respon, okey, dia tak nak makan daging kerana daging adalah makanan yang agak mewah pada masa itu. Kan, mana nak tunjukkan sikap zuhud. Manakala yang kedua pula mengatakan aku tidak akan berkahwin dengan wanita. Dan ada yang berkata aku tidak tidur di atas katil ataupun tilam. Sebab apa? Tak nak tidur lena tak. Dan ketika kisah ini sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma balu aqwamin, apa yang berlaku kepada orang ramai, yaqulu ahaduhum kaza wa kaza, mereka kata itu dan ini. Macam-macam lah orang kata, kan. Lakin akan tetapi asumu wa uftiru, aku berpuasa, wa uftiru, dan aku berbuka, yakni tidak berpuasa.
Artinya kita boleh fahamlah daripada hadis ini tuan-tuan, bahawa Nabi tidak puasa sepanjang masa, kan, dan juga tidak berbuka, iaitu tidak berpuasa sepanjang masa. Ada hari dan masa Nabi berpuasa dan ada hari dan masa Nabi tidak berpuasa. Baik. Kemudian wa anamu wa anamu wa akumu. Samalah dengan hadis yang kita bacakan tadi daripada riwayat Ibn Abi Hatim. Kan yang ni. Lebih kuranglah maksud dia. Ini wa usalli wa anamu. Kan? Yang sini ialah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wa anamu wa akumu, dan aku tidur, wa akumu aku qiyam. Kan? Akumu maknanya berdiri, qiyam. Okey, aku tidur dan bangun. Bangun bermakna kita baca dalam riwayat yang lain kita akan dapati yang dimaksudkan dengan akumu tadi adalah usolli, sebagaimana dalam riwayat yang terdahulu. Jadi aku tidur, kan, Nabi ada kalanya Nabi tidur sepanjang malam dan ada kalanya Nabi akumu, bangun untuk mendirikan solat malam. Tidaklah kita kata okey berterusan, kan. Baik. Wa akulul laham, dan aku juga makan daging. Kan, makan daging. Wa atazawwajun nisa, aku juga berkahwin dengan wanita. Faman ghariba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan daripada golongan aku. Baik. Kan? Baik, ini yang lafaz yang panjanglah. Saya sengaja tunjukkan pada tuan-tuan dalam Sahih Bukhari hadis nombor 5063 dan dalam Sahih Muslim hadis 1504. Ini yang panjanglah. Yang panjang ini maknanya dari sudut latar belakang cerita. Latar belakang cerita, okey, kita ceritalah sedikit bahawa daripada Sa'id bin Abi Maryam, daripada Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami akan Humaid bin Abi Humaid At-Tawil annahu, bahawa dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, mana Anas yang cerita, yaqulu ja'a salah satu rahtin, pergilah 3 orang. Rahtin ini merujuk kepada rahib, makna kita kata orang yang warak lah, kan, dalam kalangan sahabat Nabi pada masa itu, ila buyuti azwajin Nabi, mereka pergi ke rumah-rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasaluna an ibadatin Nabi, mereka tanya tentang ibadah Nabi. Falamma akhbaru ka'annahum taquluha, bila diceritakan kepada mereka, mereka anggap bahawa ibadah mereka yang 3 orang tadi itu macam tak cukup je lah. Kan, ka'annahum taqaluha faqalu, lalu mereka kata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah kita jika kita bandingkan dengan Nabi. Kan, maka timbullah dalam hati mereka ni, sebab nak dibandingkan dengan Nabi ni, dari sudut kelemahan kekurangan kita tu, sebab timbulnya jawapan dan sikap seperti itu supaya dapat lebih lagi, kan. Lalu what ufira lahu, Nabi ni orang yang diampunkan dosa dia, kan, dulu dan yang akan datang. Adapun manusia biasa tak ada. Qala ahaduhum, maka salah seorang daripada mereka berkata, amma anau, okey, fa inni usolli laila, aku nak semayang malam abada, selama-lama, sokmo, kan, berterusan maksudnya di sini. Wa qala akhar, maka kata yang lain pula, yang kedua kata, an asumud dahra, aku nak puasa berterusan, wala uftiru, dan tidak berbuka. Dan yang ketiga kata, wa qala akharu ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada, aku nak mengasingkan diri daripada wanita dan tak nak kahwin selama-lamanya. Kan, maka faja'a Rasulullah, lalu Nabi datang. Kan, sebagai riwayat tadilah, sampailah cerita ini, kisah ini kepada Nabi, lalu Nabi pun berkata, Nabi kata, faqala antumul lazi qultum kaza wa kaza, kamukah orang yang berkata sekian-sekian, kan, apakah kamu orang yang sama berkata begini? Apakah kamu orang yang sama berkata begini? Wallahi, maka demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'akhsyakum lillahi wa atqakum lah.
Maka kata Nabi SAW, wallahi demi Allah, aku lebih tunduk kepada Allah dan lebih takut kepadanya, wa atqakum, lebih takut kepadanya. Baik, dan barulah yang diambil tadi tu. Maka sebahagian mungkin dalam sebahagian penulisan kita hanya terima baca yang ni. Kan kita tidak mungkin kita tidak didedahkan dengan teks hadis yang sempurna yang melibatkan latar belakang sesuatu sabda Nabi SAW. Baik, ada juga yang ambil ujung, kan? Yang ambil ujung mesti ada dari mula tu mana dia, kan? Dia punya pangkal cerita. Walakinni asumu wa uftiru, ini yang kita maklum tadi tuan-tuan, akan tetapi aku puasa dan aku berbuka, wa usalli wa arqudu. Penggunaan perkataan arqud lebih kurang samalah. Dan aku apa? Usalli, aku solat, dan juga aku tidur. Kemudian wa atazawwajun nisa, aku mengahwini wanita. Faman ghariba sunnati falaisa binni. Kan ayat sama. Siapa yang tidak mahu mengikut sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku, maknanya bukan daripada pengikut aku. Baik, penelitian kepada ayat 57 surah Al-Maidah yang kita bincangkan pada malam ini, kita akan dapati bahawa apa dia tuan-tuan? Iaitu menyentuh perihal larangan Allah Subhanahu wa taala kepada allazina amanu, kepada orang yang beriman, supaya jangan mengikut jejak langkah pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Kalau dalam ayat-ayat yang terdahulu kita tahu, kan, macam yang minggu lalu, jangan kamu mengangkat atau memilih orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, pemimpin, kawan, pelindung dalam kalangan kamu, sedangkan ada orang Islam, kan, yang lebih layak, lebih baik daripada mereka, kan. Baik, dalam konteks ini pula ialah dan juga ayat-ayat yang terdahulu. Kalau tuan-tuan tengok ayat-ayat yang terdahulu pun menceritakan perihal mereka ini termasuklah juga bab makanan, kerana mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi golongan pendeta Yahudi dan Nasrani ni mereka orang alim. Kalau orang awam biasa, contohlah kata orang Yahudi biasa, maknanya taklah kata menjadi isu. Yang menjadi isunya ialah orang alim lah, kan, pemuka agama ini, baik agama Yahudi maupun yang Nasrani, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya, dan jangan melampau dalam perkara halal dan haram. Baik. Ini kerana dalam ayat 82 ada disebutkan tentang pemuka agama ataupun rahib ini dan pujian mereka, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun kehidupan mereka agak pelik. Kan? Kita tengok juga hari ini pun dalam agama yang selain daripada Islam, para pemuka agama, kan, mereka hidup membujang, mereka hidup mungkin maknanya dari sudut semacam estetik ataupun juga agak zuhud, kan, dan seumpamanya lah. Sedangkan dalam Islam, pemuka agama, kalau kita panggil ni imam lah, kan, imam besar ke imam kecil ke whatever lah, kan, berbanding dengan dalam agama lain seperti padri dengan pelbagai tingkat jawatan dia, kemudian sami, kan, dan lain-lain lah. Jadi mereka hidup, sebahagian daripada mereka itu hidup membujang, kan, dan mengenakan pakaian yang tertentu lah, kan. Tapi dalam Islam tidak ada istilah tidak ada pakaian khusus kepada ahli ibadah, kan. Tak mesti pakai jubah ke, kan, mesti pakai sekian-sekian, tidak ada satu bentuk atau jenis pakaian yang khusus bagi ahli ibadah. Baik. Jadi mereka tolak nikmat dunia. Justru adalah dibimbangi kerana sahabat Nabi SAW ada dalam kalangan sahabat Nabi ini yang nak ikut jalan tadi. Tuan-tuan kena ingat, saya ada juga sebutkan sebelum ini mengapa Rasulullah SAW tidak mengerjakan solat
tarawih ataupun qiyam Ramadan pada saban malam semasa hayat baginda. Kan terutama pada zaman Madinah. Kenapa? Kita kena ingat bahawa wahyu masih diturunkan. Kan wahyu masih diturunkan dan Nabi pun pernah menyebutkan respon kepada pertanyaan para sahabat yang mana mereka dah keluar malam 25, malam 23, malam 25 dan malam 27. Lalu mereka tunggu juga malam berikutnya. Nabi kata, aku bimbang kalau ia difardukan kepada kamu dan kamu tak mampu untuk melaksanakannya. Kan kamu tak mampu untuk melaksanakannya. Kita kena ingat begitu. Kita hari ini zaman ilmu telah dibukukan. Sedaplah kita bercakap dah pasal ilmu telah dibukukan dan dihimpunkan, kita baca benda yang dah siap. Kan? Benda yang dah siap. Kan? Baik, dalam konteks perbincangan kita pada malam ini, justru Nabi tidak mahu ada kalangan sahabat. Sebab sahabat ini juga tuan-tuan berbeza latar belakang dan tahap ilmu ataupun penguasaan serta kefahaman ilmu. Termasuklah juga mereka yang berketurunan Yahudi, kan, yang masuk Islam. Jadi kita bimbang, mana Nabi SAW tadi tu bimbang kalau ada dalam kalangan sahabat, sebab sahabat Nabi ni macam-macam, kan, bukan hanya setakat orang Mekah dan juga orang Madinah, ada juga yang datang daripada luar. Yang datang daripada luar, biasa kalau maknanya Suhaib Al-Rumi, kan, kemudian Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah Al-Habashi, kan. Itu sekadar beberapa contohlah. Khalid Al-Walid daripada Syam, kan. Walaupun dia bangsa Arab tapi dia daripada luar, bukannya orang tempatan daripada Madinah dan juga Mekah itu sendiri. Jadi latar belakang yang berbeza. Maka lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kesalahan mereka yang menolak nikmat dunia dengan mengharamkan ke atas mereka sesuatu yang baik dan sebaliknya. Baik, dalam ayat di atas kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, bagi remind supaya kita pula tuan-tuan jangan memandai-mandai mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan kepada kita. Perkara yang Allah telah halalkan kepada kita. Pengharaman diletakkan dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi, dan kita pula jangan over, kan? Jangan melampau daripada apa yang telah ditetapkan dalam nas agama. Kita maklum bahawa dari sudut kaedah hanya ialah antara ibadah dengan muamalat. Bab makan, bab muamalat. Betul tak? Kalau ibadah at-tahzir, kan, ada tegahan, ada larangan sehingga ada dalil yang menunjukkannya. Kan, sehingga ada dalil akan persyariatan suatu amalan ibadah. Nak solat Zuhur, misal kata okey nanti dulu. Tunggu apakah ada nas yang menunjukkan ya kamu boleh solat Zuhur sekarang. Itu yang saya katakan tadi bahawa kita hidup ni zaman ilmu telah tersusun, kan. Kalau zaman awal belum tentu lagi. Bermakna tak boleh kita nak lakukan solat secara sembrono ikut aku, kan, janji baik tak, tapi mesti berpandukan kepada hadiyun nabawi, petunjuk nabawi. Artinya solat yang fardu okey, yang 5 waktu, manakala yang lain yang sunat pun ada jenis-jenis solat yang boleh kita dirikan, kan. Yang misalnya solat rawatib. Solat rawatib dia punya masa ialah mesti yang mengiringi solat fardu, kan. Begitu juga dengan solat tahiyatul masjid. Dia tidak tertakluk dengan masa, kan. Waktunya ialah apabila kita memasuki sebuah masjid, maka kita disunatkan untuk solat tahiyatul masjid dan sebagainya lah. Baik, ada pun muamalah, kita boleh buat apa saja termasuklah makan dan minum. Artinya boleh makan dan minum, kan, selagi tidak ada nas yang mengharamkannya. Kan, selagi tidak ada nas yang mengharamkannya, sama ada nas tadi itu berbentuk khusus, kan, seperti mana pengharaman daging babi, contohlah kata, kan. Baik, namun begitu ada juga orang yang dia pusing, dia kena. Dia kata yang Tuhan yang diharamkan adalah lahmal khinzir. Adapun yang lain daripada khinzir itu tidak disebutkan. Namun kita kena ingat bahawa dalam
hukum Islam ini sumber kepada hukum Islam. 4 yang disepakati. Pertama, Al-Quran. Ada nas dalam Al-Quran berkenaan dengan lahmal khinzir, kan, uhilla lakum maitatu waddamu lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi billah dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Hadis Nabi SAW yang merincikan bagaimana makanan, minuman ataupun sebagainya yang diharamkan dalam agama. Dan yang ketiga ialah penggunaan ijma' dan juga kias. Kan? Sebagaimana arak ada diharamkan dan dadah tidak ada. Kan? Dadah tidak disebutkan nas dia, tapi ulama menggunakan kaedah kias. Apa jua yang mendatangkan mudarat kepada tubuh badan kita, akal dan sebagainya, maka ia dikiaskan kepada pengharaman arak dalam syarak. Itu sekadar contohlah. Baik, umumnya sekurang-kurangnya ada 3 cara sesuatu yang halal itu diharamkan oleh manusia. Ini kita fokus kepada halal haram. Yang pertama ialah percaya. Manusia percaya benda tu haram. Okeylah, bila kita percaya benda tu haram, okey. Kan orang tak makanlah, kan. Orang tidak ambil makan ataupun minum ataupun buat. Kan? Yang kedua ialah dengan kata-kata apabila seseorang itu mengisytiharkan, okey, saya tak makan daging itik, contohlah. Kan? Dia tidak akan makan sesuatu jenis yang halal. Kan ada orang tak makan tak? Benda tu halal tapi tak makan. Kan? Tak apalah, macam mana? Kan? Tapi balik semula, sekurang-kurangnya ada 3 cara suatu perkara yang halal diharamkan oleh manusia. Kan? Baik, secara praktikal dia tidak percaya pun makanan tu haram dan dia tidak cakap apa-apa pun tapi dia tak makan satu jenis yang halal. Satu jenis makanan yang halal. Okey, dalam isu yang pertama atau pukul yang pertama ini, sekiranya seorang itu percaya bahawa sesuatu itu haram sedangkan ia halal, kan? Contohlah kita kata apa dia? Daging ayam lah kata tak, kan? Daging ayam ataupun buah, kan? Buah tak kira buah apple ke buah betik ke, okey, ia adalah halal. Setelah diperiksa, dicek oleh pakar-pakar lah dalam bidang pemakanan dan sebagainya, memang buah betik tadi itu tidak ada ular, kan, maka dia adalah harus ataupun halal untuk dimakan. Tapi bila dia kata okey ini haram, kan, bermakna dia menentang hukum sesuatu yang harus, kan, aslul al-asya al-ibahah, asal segala sesuatu adalah harus, kan. Allah memudahkan manusia dalam perkara yang selain daripada ibadah, artinya semuanya harus kecuali ada dalil yang mengharamkannya, kan. Baik, jadi contoh kata buah betik tadi, kan, buah betik halal kecuali misal kata kita tengok buah betik ni ada racun, kan, ada racun, maka tak boleh betik tadi, tapi betik lain boleh, kan. Baik, okey. Yang kedua ialah dalam situasi yang kedua, ia juga berdosa kerana ia adalah sumpah yang salah dan perlu dihentikan, ditamakkan. Oleh kerana dia telah bersumpah, aku bersumpah aku tak nak makan buah betik, contohlah buah tembikai, kan, kerana buah betik ataupun buah tembikai itu hukumnya adalah harus dimakan, kan. Bukan wajib tak, harus untuk dimakan. Lalu dia bersumpah, kan. Jadi seolah buah betik, buah tembikai tadi haram. Tak, dia tak boleh sekali-kali menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal. Betik tembikai halal, tak boleh dia mengharamkan. Maka dia kena batalkan sumpah dengan bayar kifarah. Dan yang ketiga ialah secara praktikal, dia tak percaya pun makanan tu haram dan dia tak kata apa-apa pun tapi dia tak makan. Jadi yang ni contohlah. Okay. Dalam situasi yang ketiga, dia bergantung ataupun tengok keadaan. Kalau dia rasa lebih baik untuk agamanya, kalau dia rasa tindakan dia tidak makan tadi itu lebih baik untuk agama dia, kan, maka dia berdosa ataupun dosa bidah dan kena tinggalkan pantang larang kerana hukum syarak tidak memerintahkannya. Tapi dia pandai-pandai je buat. Tak boleh. Dia pandai-pandai je
pandai-pandai je buat, kan? Makanan yang asalnya adalah harus untuk dimakan, tak boleh nak create nak reka ataupun nak menyebutkan bahawa makanan sekian-sekian tidak boleh dimakan kerana begini. Okey. Jadi ini adalah ulu ataupun melampau dalam agama. Kan ini juga berlaku sebahagian manusia lah, mungkin orang yang zuhud ke dan sebagainya lah, kan, ataupun juga ada ke dalam kalangan umat Islam ni, saya ni veggie, vegetarian tak, kan, kerana saya tak boleh tengoklah orang sembelih lembu, kambing, ayam ni, rasa, kan, I tak boleh tengoklah, kan, that's why since on that day, semenjak daripada hari itu I tak makan. Pasal apa? I rasa kesian, simpati, rasa bersalah lah kononnya, kan. Jadi lembu ke ataupun ayam ke, kan, okey, saya tak makan. Sebab apa? Kerana ada sebab-sebab tertentu, sebagaimana sebahagian golongan mengharamkan dirinya untuk makan daging binatang bernyamuk. Ada mungkin sebahagian daripada tarikat yang ulu ataupun yang melampau, kan, untuk nak naik kepada maqam yang lebih tinggi. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal atau yang harus, maka dia adalah berdosa, kan? Adalah berdosa. Tak boleh. Dia kecuali yang ni tuan-tuan, kecuali yang namun begitu kalau ada pantang. Saya ni ada darah tinggi, saya ni ada gout, saya ni ada kecil manis contohlah, kan. Jadi doktor nasihatkan saya, okey, tak boleh, encik tak boleh makan begini. Macam biasalah mitos orang Melayu, okey, daging kambing, kan, orang darah tinggi tak boleh makan, kan, contohlah. Yang tu dia tidak mengharamkan, tetapi atas nasihat doktor dan nak jaga kesihatan dia supaya dia tidak sakit, maka dia tidak makan. Bukan bermakna dia mengharamkan. Lain, kan? Bukan bermakna dia mengharamkan. Kalau dia mengharamkan ataupun atas rasa, okey, aku haramkan pada diri aku untuk nak makan daging kambing. Haram di situ membawa maksud apakah dia menyalahi hukum ataupun haram dalam konteks kerana aku ni ada penyakit. Sebaik-baiknya jangan sebutkan istilah haram kerana dibimbangi orang lain boleh salah faham. Mungkin bagi dia haram tu sebabnya dia ada masalah kesihatan, kan. Dia boleh fahamlah arah-arah, tapi orang lain ni, Pak Mak tu haram makan daging kambing contohlah, kan, mengharamkan dirinya untuk makan daging kambing. Jadi bila kita dengar, kita tanya, betul ke? Saya dengar cerita Pak Mak sebut, kan. Pak Mak kata betul lah, cuma aku maksudkan kerana aku ni ada penyakit sekian-sekian. Haram di sini ialah bukan haram secara qat'i, kan, haram kerana aku ada penyakit dan kalau aku makan boleh bawa mudarat yang tertentu. Kan, susah aku juga ada, tak boleh nak melaksanakan amal ibadah dan lain-lain. Baik. Tegasnya, hukum asal segala perkara dalam dunia adalah halal, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Sama juga tuan-tuan, sebelum ni saya pernah sebutkan, cuma kita rasa tak lalu rasa nak masuk restoran Cina, kan, yang non muslim tak, kan. Benarnya tak ada masalah, tapi oleh kita nak jaga banyak perkara dari sudut uruf, kan, pandangan masyarakat, walha kita masuk hanya sekadar nak minum air pula, kita ambil air tin ataupun air kotak, kan. Tak ada masalah, tetapi yang menjadi masalah ialah pandangan masyarakat, apatah lagi kalau orang yang bertitle, kan, orang yang dikenali dalam masyarakat boleh membawa imej yang buruk ataupun juga fitnah kepada agama, kan. Situ saja. Baik. Jadi nas hanya mengharamkan beberapa perkara sahaja, selain daripada itu hukumnya adalah harus. Contoh yang disebutkan tadi, kan, darah dan bangkai. Kan ada bangkai yang dibenarkan, iaitu bangkai ikan dan belalang, kan, ikan tak kena sembelih tak, belalang tak kena sembelih, dan juga darah yang dibenarkan ada dua jenis, hati dan limpa, kan. Jadi lebih banyak perkara yang halal daripada yang haram. Jadi kita hidup atas dunia ni tak ada masalah sebenarnya, kecuali ada penyakit tu lain, kan. Masa sihat dan datang sebelum sakit. Ada orang duit banyak,
makanan yang sedap-sedap tengok saja, kan? Pasal apa? Tak apalah, aku dah puas makan dah. Jawab dia dah untuk nak mereda, nak memujuk hati. Barangkali satu sudut ialah, kan? Kecuali orang yang muda ni kena beringatlah pesan pada saudara mara anak-anak kita, kan, yang muda-muda ni yang belasan tahun yang dua siri ni, supaya pakat-pakat jaga pemakanan, kan? Kerana yang buruk padahnya hari ni pun ramai yang usia 3 siri pun dah kolap disebabkan oleh minuman yang apa panggil bergula tinggi, kan? Glukos tinggi, kadar gula tinggi dalam badan, dan boleh membawa kepada stroke, kan? Walaupun ini penyakit orang tua, hari ini penyakit orang muda pun boleh timbul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita break seketika, kan? Jadi seperti biasalah, kalau ada dalam kalangan audiens kita pada malam ini, baik yang mendengar melalui platform Zoom ataupun juga Facebook ini, di mana sahaja anda berada, yang nak menghulurkan sumbangan, bolehlah berbuat demikian kepada akaun Bank Islam atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Ada, ataupun tuan-tuan carilah, tuan type Akademi Tadabbur Malaysia, Malaysian Akademi Tadabbur, dan ada nombor akaun yang tertera. Bolehlah sumbangan, bolehlah hulurkan sumbangan untuk menampung kos pengurusan dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, yang keduanya ialah adab terhadap makanan dan minuman. Bila mana kita perhati tadi, maka kita dapat buatlah satu konklusi, kan, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bahagikan perut kita ni kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk minuman, dan satu lagi ialah untuk ruang untuk kita bernafas. Ini kadang-kala biasalah ada kena menu kesukaan kita, kegemaran kita, okey, dua pinggan, tiga pinggan kita balut, kan? Jadi demikianlah beberapa pedoman yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh perut, yang disebabkan oleh makan dan minum, yang disebabkan oleh perut kita tak. Baik. Yang kedua ialah tidak berlebih-lebihan dalam variasi makanan. Satu lagi, kadang-kadang sebahagian daripada kita, mungkin, kan, dari sudut amalan harian kita, makan malam berapa menu. Ada orang, bila dia makan, okey, dia kata saya tak boleh makan kalau tidak ada 3 lauk. Ya betul, mungkin ada, kan? Kalau orang yang macam ni, kalau jadi isteri dia leceh, kan? Nak kena masak, ataupun hari ni mudahlah, telefon je, kan, masak saja, okey, duduk beberapa minit sampai, kan? Jadi tidak berlebih-lebihan dalam variasi makanan, maknanya dari sudut pelbagai wadah yang kita makan. Contohlah kata kita makan tadi, kan, berapa lauk, kan, berapa lauk. Dah dia mampu start, nak kata apa, dia mampu, kan? Ada, boleh, tidak ada masalah, kan? Cuma biarlah dalam kuantiti yang sesuai. Kalau 10 lauk pun tak ada masalah, asalkan dengan kuantiti yang sesuai dan dia mampu untuk menghabiskan 10 jenis lauk tadi. Bukannya misal kata kalau ikan bakar seekor, kan, ayam percik seekor, kan, contohlah kata tak. Dia ambil hanya sekadar secubit saja untuk menikmati rasa. Kan? Pun ada juga sebahagian daripada manusia. Bukanlah kata kita ni jalan-jalan cari makan. Tak. Baik. Jadi sebahagian ulama dalam mazhab Hanafi ataupun mazhab Imam Abu Hanifah ada berkata termasuk berlebih-lebihan jika ada di atas meja makan roti dalam jumlah yang melebihi keperluan orang yang makan. Umur kita banyak tak? Kan ada roti pula macam-macam jenis, kan, yang melebihi keperluan kita. Mungkin satu sudut janganlah kita kata hari ni
Mungkin saya sendirilah, kita beli roti untuk simpan yang boleh tahan. Kan ada yang dia punya bila expire date, seminggu lah katakan, ada yang jenis 2 minggu, yang tu tak ada isu kan. Yang penting kita tahu penggunaan kita. Kalau kita beli banyak ni, dia akan menjadi lebih dan membazir kan. Tak boleh pula beli misal kata okey roti sekian, mungkin juga orang yang nak makan, ahli keluarga kita ni balik-balik roti ni saja, boring. Baik, jadi termasuk berlebih-lebihan jika ada atas meja makan roti yang jumlah melebihi kepuluhan orang makan. Ataupun kalau dalam konteks kita ni nasi. Kan kita masak, kita duduk berapa orang? Kita duduk 5 beranak lah kata. Okey, biasa kita masak berapa? Berapa put? 1 put ke 2 put ke kan? Contohlah. Jadi kita masak sekadar sahaja. Ataupun mungkin juga sebahagian orang dia masak lebih sikit untuk makan malam tadi, kemudian ada lebihan nasi itu untuk dibuat nasi goreng pada untuk sarapan pagi besok. Iaitu ada sebab. Maksud yang di sini ialah yang berlebihan. Kan, yang over. Bila over akhirnya buang. Nasi pun lebih, kadang-kadang basi, dan juga lauk yang berlebihan. Itu maksudnya kan. Jadi dengan kepelbagaian makanan. Wallahu a'lam lah. Lain orang lain cara. Kan? Jadi termasuk berlebih-lebihan dalam menyediakan pelbagai macam ataupun menu makanan. Wallahu a'lam ini. Benda-benda yang seperti ini ialah perkara yang agak subjektif ataupun relatif dalam masyarakat. Tapi kalau orang yang biasa makan di kedai ataupun restoran, bagi saya lah rasa tak ada masalah. Mereka order, dia ada menu set A, set B kan, ataupun juga satu saja order. Nasi apa dia? Kan nasi goreng lah. Kalau jenis mi lah. Kalau kan nasi misal kata apa? Nasi dengan lauk sekian kan. Yang tu saja. Okey, minta nasi tambah. Itu ialah. Yang ketiga ialah janganlah kamu mula makan dan minum dalam majlis sedangkan ada orang yang lebih berhak melakukannya. Maknanya yang memulakan tadi. Kita berada dalam satu majlis. Majlis apa? Kadang-kadang kita tengok keadaanlah majlis tadi. Kalau ada upacara terlebih dahulu, orang belum mulakan kan. Orang belum mulakan, katakan majlis tu mula pukul 11 pagi. Kan? Kan? Jadi kita ni hadir. Hadir, janganlah kita mula makan sehingga ada perasmian ke tuan rumah dulu makan kan, kerana kita meraihkan ataupun menghormati majlis tersebut. Kalau makan juga kan, makan juga tak seronok lah dah kan. Macam kita kata kita berada dalam satu function lah kan, orang lain duk tunggu belaka, ais pun dah cair dah kan. Ais dah cair dah, tak apalah, nasi lah, siapa suruh pergi. Baik, jadi ada orang yang lebih berhak melakukannya kerana faktor usia lebih tua ataupun juga ada VIP kan. Biasa hari ni VIP lah kot. Kan. Tunggu majlis perasmian, okay? Majlis dinner kan, sekian-sekian sempena dengan begini-begini, jual kupon, jual table. Baik, lebih mulia kerana perbuatan tadi mengurangkan nilai adab peribadi kita. Orang tengok je lah kan, orang tengok lain macam je kan. Baik. Kemudian yang keempatnya ialah mendahulukan makan dari solat. Ketika makanan dah dihidangkan. Janganlah pula kita ni tuan-tuan tahu dah masuk waktu isyak pukul berapa, 8.30, 8.40 kita pun hidang makanan kan. Ada alasan dah. Baik, tapi ada hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar, kata Nabi, iza kana ahadukum ala ta'am, bila kamu dah nak makan, fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah. Ini hadis hasan kan, hadis hasan yang dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab makan apabila qomat. Iza kana ahadukum ala ta'am, terjemahannya ialah apabila salah seorang kamu yang sedang makan. Bila sedang makan, kalau qomat, habiskan makanan dululah kan. Baik, kalau dalam konteks azan
macam mana ni? Kalau belum makan, walaupun dah dihidang, ini terpulanglah pada kita. Kan dalam hadis ini ada, dan juga hadis-hadis yang setema dengannya, disebutkan bahawa makan dahulu. Kan makan dahulu, tapi makan itu dalam keadaan yang serba sederhana, bukannya makan pula ambil masa yang lama sehingga kita ni terlepas daripada menghadiri solat berjemaah. Ini benda-benda yang kadang aspek teknikal. Kita yang lebih mengetahui. Jangan kita jadikan alasan untuk nak escape. Biasalah kita ni memang banyak dan syarat dengan alasan tak tuan-tuan. Apabila salah seorang daripada kamu yang sedang makan, jangan tergesa-gesa sehingga dia menghabiskan makanan dia. Biarlah dia makan dengan sempurna. Baik. Kemudian yang kelima ialah dianjurkan makan apa yang ada di tepi pinggan. Bukannya dari atas tengah makanan. Berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, "Iza wudi'at ta'am fakhuzu min hafatihi." Daripada Ibn Abbas, dia kata, sabda Rasulullah, Nabi kata apabila dihidangkan, wudi'ani diletakkan makanan. Apabila makanan diletakkan ataupun dihidangkan, fakhuzu min hafatihi, ambillah daripada tepi. Ambil daripada tepi, wadaru wasatahu fa innal barakah tanzilu fi wastihi. Tinggalkan bahagian tengah, sesungguhnya keberkahan ataupun keberkatan itu turun di tengahnya. Baik, dalam bab makanan ni kadang-kala berlakulah contoh ini kehidupan harian kita. Kan sama ada kita ataupun kita membesar, bab benda yang remeh je. Nak senduk nasi, nak ambil nasi dalam periuk. Kan? Kita dah faham, tak apalah, kita ambil daripada tepi. Tapi adakah anak-anak kita, tak cucu kita, faham budak-budak ni reti ke tidak adab? Kan? Nak ambil jangan cedok daripada tengah. Kan? Benda macam ni. Kan? Mungkin orang kata tadi lah technical aspect, tapi kalau bila pergi ke mana orang tengok, mak dia tak ajar ke? Kan? Si bapak boleh lepas tangan tak, tapi orang nampak mak dia tak ajar ke anak? Kan, untuk nak senduk nasi ni ambil daripada tepi, bukan ambil daripada tengah. Benda tu tidaklah berdosa, tapi menunjukkan adab seseorang ataupun sesebuah keluarga, dan mesti dilazimi oleh setiap ahli keluarga. Kan? Begitu juga dengan dalam konteks kita lah, apabila makanan dihidangkan. Kan, makanan dihidangkan, kalau dulu dalam konsep orang panggil dulang tak, kan kita makan di meja. Kita makan di meja, okey, lauk yang di seberang sana. Kalau depan kita ni kena sambal, makan sambal dululah. Tak? Contoh begitulah, kan. Pandai-pandailah ejah tak, kan, ambil sikit ke sekadar ke. Kalau tak makan pun, makan nasi sajalah, kan. Tunggu turn untuk sama ada meja tu berpusing ke, untuk turn kita mengambil lauk, kan. Jadi kembali kepada sabda Nabi SAW ini, apabila makanan dah dihidangkan, ambil daripada sisi. Kalau tadilah, jangan panjangkan tangan, jangan hulurkan tangan untuk kita nak mengambil menu kegemaran kita ada depan sana, kok-koklah habis. Ada juga di perangai manusia ni macam-macam. Kan? Dan tinggalkan bahagian tengah kerana keberkatan itu turun di tengahnya. Baik. Jadi satu perkara lagi ialah bab makan ni juga, ingat kata orang tua-tua dululah, dia kata okey, bila ada nasi yang terjatuh kutip. Kan? Kutip tak? Sehingga kalau boleh makan kan. Sebab nasi kalau lah atas meja makan kita lah, bukan kotor pun, kita dah lap bersih dah kan. Kalau nasi itu terjatuhlah keluar daripada pinggan kita, apakah nasi itu kotor? Tak, kan, ambil lah kan. Mungkin sebahagian orang ni, terutama anak-anak kita hari ni, dia rasa dah macam something like that, dah kotor. Tak, nasi itu tidak kotor kan, tidak najis, kerana meja makan kita tu dah bersih. Takkanlah meja makan kita tak bersih. Kita nak makan kan, mestilah kita pastikan kebersihan terlebih dahulu. Dia kadang-kala berlaku, mungkin generasi kita tidak, tapi generasi anak kita, kan, generasi cucu kita, mereka membesar dalam suasana yang berbeza dengan kita. Mereka anggap okey, nasi dah mewah, banyak dan sebagainya, tidak sebagaimana kita dahulu.
Kan? Kalau dulu-dulu lah mungkin orang tua ni dia rasa perit jerih untuk mendapatkan suatu makanan berbanding dengan kita hari ini. Jadi dari sudut nak menghargai makanan, dan oleh sebab itu Nabi SAW pun ada menyebutkan berkenaan dengan supaya dikutiplah makanan yang jatuh tidur, kerana kita tidak tahu di manakah keberkatan yang ada pada makanan tadi. Kan dari sudut yang lain mungkin sebahagian orang dia kata okey itu tak apalah sebiji je. Tak, kalau sebiji, dua biji nasi pun umpamanya kan elakkanlah. Bayangkan tuan-tuan tak, kita pergi ke apa tempat keramaian di Kunduri, berhati tengok. Allahu Akbar. Saya kadang rasa sedih sikap orang kita kan. Walaupun makanan tadi itu free kan, makanan tadi itu free. Jadi dihidangkan oleh pihak yang menganjurkan majlis walimah, tapi ambillah berpada. Kan, ambillah berpada, boleh tambah tak ada masalah. Mungkin sebagian malu nak tambah kan. Jadi dia ambil lauk yang lebih. Kan, lauk lebih bermakna dia kena makan. Kan, saya pun rasa sedih, takkan kita nak ambil tak tahulah. Kadang kalau kuih kan macam-macam hari ni. Ini sebahagian daripada sikap masyarakat kita. Sebab dia tidak rasa membazir. Kerana apa? Kerana dia tidak keluarkan duit. Ataupun dia dah keluarkan duit. Ada juga yang orang panggil, kalau orang kata panggil mengelek. Apa dia panggil sini? Apa yang bagi duit ni? Kan dalam sampul tu lah, bila kita hadir majlis walimah ke apa ke, adalah orang bagi mungkin dalam sampul tu RM20. Kan? Jadi dia rasa tidak membazir kerana dia tidak bayar makanan tadi. Sama lah juga di hotel. Kan, saya ada juga dulu ada pengalaman tengok ada sahabat makan diambil penuh. Kan, sebab makanan di hotel ni tak kira breakfast ke sama ada lunch ke, mungkin nampak seronok tapi ada kalanya tak sesuai dengan cita rasa kita. So dia tinggalkan. Ditinggalkan walaupun saya dah bayar dah untuk breakfast ni kan, include dalam bil hotel dah berapa 200 lah harga bilik kan, dah masuk dengan breakfast, tapi itu juga masuk dalam perkara membazir dan juga melampau. Dia tak rasa sebab apa, dia dah masuk sekali package. Itulah sebahagian daripada masyarakat kita. Baik, sebagai rumusan dan kesimpulannya untuk pada malam ini tuan-tuan, 10 minit malam. Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kepada manusia, kepada segala makhluk, dia dah sediakan peraturan yang lengkap. Kan? Peraturan yang lengkap kepada manusia. Allah hantar Nabi sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penyudah segala nabi dan rasul, dan juga bekalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Al-Quran sebagai panduan manusia. Dan dalam Al-Quran itu orang kata apa, macam-macam ada. Macam-macam ada, termasuklah perihal hukum hakam. Perihal hukum hakam berkenaan dengan tadbir urus negara, kemudian hubungan antara bangsa kan, dan lain-lain yang disebutkan secara prinsip, manakala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mendetailkannya. Dan kalau tidak ada, pergi kepada sumber-sumber yang lain kan. Baik, jadi bagi allazina amanu, orang yang beriman, kita kena balik semula. Sebab apa tujuan motif Allah Subhanahu wa taala menyuruh allazina amanu? Kerana di sebaliknya itu ada tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh orang yang beriman tadi. Ingat tak? Tanggungjawab tadi sama ada tanggungjawab yang berupa fardu ain atau fardu kifayah, ataupun juga tanggungjawab berupa yang wajib maupun yang sunat. Tapi ada tanggungjawab yang mesti kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Termasuklah juga perihal tiga perkara yang disebutkan tadi, termasuklah kepercayaan, makan, minum dan seumpamanya. Dalam konteks ini dan dalam konteks ayat ini ialah makanlah kan. Dan juga banyak lagi ayat lain tuan-tuan berkenaan dengan makan dan minum serta halal dan thayyibah. Konsep halal dan thayyibah ni memang kita cukup jelas sebenarnya kan. Jadi tidak ada sebab untuk kita nak memilih makanan yang tidak thayyib walaupun makanan tadi halal.
Makanan yang boleh membawa mudarat kepada kita, kandungan glukos yang tinggi contohlah. Dan hari ini banyak macam-macam makanan yang ada tak, yang tidak wajar untuk kita makan walaupun dia ada status halal. Terutama generasi kita, terutama generasi kita yang banyak terdedah kepada fast food, makanan segera dan juga junk food. Sehingga kan ada baru ni saya terbaca dalam mana dah, kata seorang tu, dia kata untuk anak-anak ni, kalau program kanak-kanak ataupun murid-murid di sekolah ni, mohon kerjasama ibu bapa supaya tidak membekalkan junk food kepada anak-anak. Contohlah kata, okay, minggu ni nak buat makan-makan kan, jadi mak ayah beli apa snack memi ataupun apa dia panggil, kalau dulu zaman saya ni cekedih kan, contohlah kan. Jadi untuk dibekalkan kepada anak-anak untuk mereka tu pakat-pakat makan kan, kalau boleh elakkanlah itu kata pesan cikgu tadi. Itu sekadar contohlah kan. Dan apatah lagi juga menuntut keprihatinan bersama agar gerai-gerai yang berada di sekeliling sekolah ni kan, terutama sekolah rendah dan sekolah menengah ini, ialah gerai-gerai yang menjual makanan yang sedemikian. Kan, kita tidak anti, bukan kata nak tabur pasir dalam periuk orang yang bisnes, tidak kan. Kalau boleh nak niaga, niagalah, tapi berniagalah makanan dan minuman yang baik, halal dan thayyibah, yang baik, yang bagus dari sudut kesihatan kan. Mudah-mudahan dia akan mendapat barakah, keberkatan daripada pendapatannya itu. Kita bimbang walaupun halal, tapi ada segi kurang tadi tu. Sebab apa? Jual sesuatu yang tidak baik kan. Jadi, dan lepas tu dia kata balik, pembeli ada pilihan, kamu nak beli diam je lah kan, kalau kamu tu nak beli jangan bising kan. Jadi kita menggunakan konsep sadu zara'i. Kalau tidak dibekalkan makanan yang tidak baik, macam sekolah lah, pihak kantin sekolah kan menerusi pihak sekolah, dan juga mungkin ada kerjasama daripada pihak PIBG demi memastikan bahawa makanan di kantin itu bebas daripada makanan yang tidak menyihatkan. Namun saya ada bertanya juga, okey, ada nugget pun ada, sosis pun ada, dan makanan-makanan tadi itu termasuk dalam jenis makanan yang tidak menyihatkan. Yang inilah yang perlu kita jaga, tuan-tuan. Contohlah, jadi sekadar itulah pada malam ini kita semak balik dari sudut amal ibadah kita untuk kebaikan bersamalah, terutama yang bercakap ini, dan juga dari sudut pemakanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, menjaga kita dalam semua perkara, sebagaimana kita sentiasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah daku ala zikrika, untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, dan juga wa husni ibadatik, dapat melakukan ibadah yang terbaik, yang elok kepadamu. Kan, sekian sahaja aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi sebelum kita berhenti, pada mana